Daun tembuah hingga merata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya bicara, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengendali majlis yang dihormati barisan hakim yang arif lagi adil. Penjaga masa sentiasa cakna dengan masanya, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan. Sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Suruh makan dia makan, suruh mengaji dia tak mahu. Saya akan menyampaikan sebuah kisah yang bertajuk Kerana Sebiji Keranji. Rakan-rakan pernah makan buah keranji, kulitnya hitam dan rasanya masa-masa manis. Di dalam sebuah kampung yang bernama Kampung Pinang, tinggal seorang remaja yang bernama Nazmi. Dia merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Dia tidak menyambung persekolahannya setelah tamat tingkatan 3 kerana kesempitan hidup. Nazmi tinggal bersama keluarganya di sebuah pondok yang kecil sahaja. Ayahnya seorang nelayan manakala ibunya hanya berkebun secara kecil-kecilan. Hidup mereka kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Nazmi seorang budak yang pemalas. Walaupun dia anak sulung, namun dia lebih suka menghabiskan masanya dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dia sering menghabiskan masanya dengan melastik burung di dalam hutan. Dia menganggap kehidupannya yang susah itu telah ditakdirkan, oleh itu dia tidak mahu mengubah nasib keluarganya. Nazmi juga tidak mempunyai cita-cita. Apabila ditanya apakah cita-citanya, dia akan hanya mendiamkan diri sahaja. Ibu bapa Nazmi berharap agar Nazmi mengubah nasib keluarga mereka yang susah itu. Sudah puas ayahnya menasihatinya, namun bagai mencurah air di daun keladi. Kenapa hidupku susah, sedangkan hidup orang lain senang lenang? Hidup ini tidak adil, soal Nazmi sendirian. Hampir setiap hari Nazmi merungut dan menyalahkan takdir. Kenapa aku tidak dilahirkan sebagai orang kaya? Kalau aku kaya, tentu hidup aku tidak sesusah begini. Sewaktu sedang mereka melastik burung dia melalui sebuah kebun sayur milik Pak Kodi. Dia terpandang sebatang pokok yang berbuah lebat. Dia berasa hairan kerana pokok itu berbuah besar, tetapi batangnya kecil sahaja. Memang dunia ini tidak adil. Adakah patut batangnya hanya sebesar jari ibu jari, tetapi buahnya pula sebesar buyung? Bisik Nazmi sendirian sambil menggeleng kepalanya, tanda tidak berpuas hati. Nazmi keletihan kerana berjalan jauh. Nazmi bersandar pada pohon pokok, akhirnya dia tertidur. Tiba-tiba sebiji buah keranji jatuh di atas kepalanya. Nazmi terjaga dari tidurnya. Dia mengambil buah keranji itu lalu mendongak melihat buah-buah yang bergayut di atas pokok. Nasib baik Allah jadikan buah keranji ini kecil. Kalaulah sebesar buah tadi, tentu kepala aku sudah benjol. Ya Allah itu sebenarnya adil dan bijaksana. Setiap sesuatu yang diciptanya, termasuklah pokok ini, ada sebabnya. Tentang kebesaran Allah, Nazmi berasa insaf kerana bersalah sangka dan telah banyak membuat kesilapan. Ya Allah, ampunkanlah segala kesilapanku selama ini. Nazmi bertambah sedih apabila mengenangkan sikapnya terhadap ibu dan bapanya selama ini. Nazmi terus berlari pulang ke rumahnya. Dalam fikirannya, dia ingin mengubah nasib keluarganya dan menjadi anak yang lebih baik. Kini Nazmi menjadi seorang petani yang berjaya di kampungnya. Hasil tanamannya dijual di pasar-pasar dan sekitar pekan tempat tinggalnya. Ibunya tidak perlu bersusah payah lagi di kebun kecil itu. Hanya kerana sebiji buah keranji, nasib Nazmi telah berubah. Pengajaran yang kita jadikan iktibar di dalam cerita saya ini ialah kita mestilah selalu bersangka baik dengan Allah. Selain itu, kita perlulah berusaha untuk menjadi orang yang lebih berjaya.
Sebelum mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun dari saya. Bunga dedap di atas bara, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.